Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang terutama kepada para panelis kita iaitu Encik Muhammad Faisal bin Abdul Aziz, Presiden Angkatan Bilik Islam Malaysia, ABIM, dan juga bersama kita Encik Sharan Raj, iaitu Koordinator Nasional Biro Alam Sekitar dan Krisis Iklim untuk Parti Sosialis Malaysia. Okey, bersama kami sekali lagi 1 jam untuk alam, siri ke-7. Okey, sesi kali ini kita akan membicarakan tentang anjakan sasaran neutraliti karbon Malaysia 2023 yang akan dipertahankan oleh kita punya panel yang berbahawa iaitu Encik Sarah Raj. Tapi sebelum kita mendengar pembentangan daripada beliau, saya ingin menjemput dahulu Encik Muhammad Faisal bin Abdul Aziz untuk memberikan kata-kata haluan. Dipersilakan Encik Muhammad Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Farhan sudi merangkap moderator kita pada petang ini. Yang simuliakan saudara Sharan Raj. How are you Sharan? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita untuk bicara tentang alam, yang mana untuk makluman kawan-kawan pendengar, mungkin penonton sudah maklum ya, di mana kita committed untuk membuat satu event setiap minggu 1 jam kurang-kurangnya untuk diperuntukkan kita fikir, kita bincang tentang alam sekitar. Dan hari ini kita beruntung bersama dengan Encik Sharan Raj daripada Parti Sosialis Malaysia, aktivis alam sekitar, yang mana beliau juga merupakan salah seorang daripada expert lah bicara tentang persoalan carbon neutrality, yang mana juga beliau telah mencadangkan supaya diawalkan. Kalau kita untuk makluman, kerajaan Malaysia telah pun menandatangani Paris Agreement, iaitu salah satunya termasuk komitmen untuk memastikan isu carbon footprint dan sebagainya dapat diputihkan. Jadi kerajaan Malaysia dulu pernah mencadangkan ataupun meletakkan sasaran 2050 untuk carbon neutrality. Tetapi bagi NGO termasuk PSM sendiri, kita khawatir sekiranya tidak ada ajakan untuk diawalkan, kemungkinan besar nanti bila masuk tahun yang 2050 akan ada ajakan lagi, akan ada tambahan masa lagi. Kerana apa? Kerana kita selesa tidak mahu menambah baik komitmen yang telah pun kita persetujui. Jadi Encik Sharan Raj akan berkongsi dengan kita sebenarnya tentang perkara-perkara berkaitan dengan carbon neutrality dan isu-isu yang berkaitan dengan pelbagai industri yang pastinya melibatkan isu karbon, termasuk tenaga, minyak dan sebagainya. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada para penonton. InsyaAllah tuan-tuan boleh menanyakan soalan menerusi ruang komen. Kita akan cuba untuk ajukan soalan tersebut kepada panelis insyaAllah. Terima kasih sekali lagi bagi pihak ABIM dan juga MICCN dan khas kepada Encik Sharan. Kita mengharapkan supaya perbincangan ini dapat memberi manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya untuk memahami tentang carbon neutrality. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Encik Faisal di atas ucapan ala-aluan berikut. Sebelum saya memberikan skrin ini kepada Encik Sharan Raj, kepada penonton di luar sana, di Facebook atau di mana-mana, kalau ada soalan ataupun sumbang saran, boleh diletakkan ataupun boleh anda semua boleh komen di Facebook, dan kita akan cuba untuk menyampaikan persoalan anda itu kepada Encik Sharan Raj untuk beliau menjawabnya. Antara isu yang saya cuba ulang balik apa poin penting pada hari ini. Hari ini kita cuba nak membawakan satu maklumat, yang mana tujuan maklumat ni adalah untuk kita menganjar sasaran carbon neutrality yang diletakkan sasarannya pada 2050. Kita mahu awalkan kepada tahun 2030. Bagaimana? Itu kita akan minta kita punya panelis Encik Sharan Raj untuk memberikan penerangan. Jadi tanpa buang masa, dipersilakan Encik Sharan Raj untuk memberikan penerangan. Terima kasih. Unmute. Okay. Okay. Baik.
Terima kasih kepada saudara Faizal dan kepada Abim kerana sudi menjemput saya pada petang inilah. Alright. And umum ketahui bahawa di dunia sekarang salah satu krisis yang sedang mengancam tamadun manusia adalah krisis iklim lah. Right? Tetapi saya ingin sebelum saya memulakan, saya nak bagi tahu satu benda. Orang selalu ingat pasal climate crisis ni, dunia ni akan pupus, dunia akan hilang. Padahal dunia memang akan ada, tamadun manusia akan musnah. Okay? Sebab sebelum ni apabila suhu dunia meningkat, mamalia seperti monyet semua dia tak mampu survive, tetapi dinosaur boleh survive. Dinosaur mampu hidup. So ini yang akan berlaku. Manusia kita akan pupus, tetapi bumi akan terus bergerak. Tapi tanpa kita. So ini adalah satu ancaman kepada tamadun manusia, bukan ancaman kepada bumi. Sebab bumi dia akan berevolusi, tetapi manusia akan mati. So ini adalah krisis kepada tamadun kita lah. Right? So pertama sekali sekarang salah satu target yang government kerajaan sedang usahakan ialah menjadi carbon neutral pada 2050. Status carbon neutral ni bermaksud jumlah carbon yang dikeluarkan oleh manusia, oleh aktiviti industri daripada kereta, daripada sektor minyak, kelapa sawit dia bersamaan dengan jumlah karbon yang diserap oleh pokok-pokok kita. So apabila jumlah yang dikeluarkan oleh aktiviti manusia di Malaysia bersamaan dengan jumlah karbon yang diserap oleh pokok kita, bermaksud inilah carbon neutral. Okay? Tetapi ini sepatutnya merupakan apa kita panggil sebagai sasaran jangka pendek. Ini bukan sasaran jangka panjang. Kami kurang setuju dengan sasaran ini dijadikan sasaran jangka panjang. Mungkin alright. So kalau kita lihat ni sekarang memang ada satu series apa yang saudara Faizal katakan bahawa sasaran ni sedang dilengah-lengahkan. Saya memang setuju dengan apa yang rakan saya bagi tahu Alright. So patutnya sasaran jangka panjang kena jadi adalah apa dipanggil sebagai zero emission. Tak ada pelepasan karbon daripada aktiviti manusia. And secara segera kita kena pergi kepada sasaran carbon neutral. So, saya slide seterusnya. So, saya akan bagi tahu bagaimana kita boleh capai. Kalau kita lihat pada 2016 berdasarkan laporan Malaysia kepada United Nations, PBB Malaysia punya apa dipanggilkan carbon positif atau kelebihan karbon kita adalah 23%. Bermaksudnya, alright, 77% daripada karbon kita telah mula mampu diserap oleh kita punya hutan tempatan. So kalau kita kurangkan pelepasan karbon kita sebanyak 23% saja, kita boleh jadi carbon neutral. Okay? And ramai tak tahu Malaysia merupakan sebuah negara yang carbon neutral pada dekad lepas. Okay? Sebelum itu, sejak Malaya menjadi merdeka dan penubuhan Malaysia, sehingga dekad lepas kita merupakan carbon neutral. Kita hanya keluar daripada status carbon neutral tak lebih 20 tahun. Okey? Ini sebab kita terlalu bergantung kepada arang batu. Okey? So, slide seterusnya. Okey. So, apa yang PSM tengah cadangkan adalah kepada kerajaan, kalau kita buat tiga langkah ini, kita boleh menjadi carbon neutral sebelum 2023. Tak sampai 2 tahun boleh. Okey? And seterusnya, kalau kita lihat langkah pertama adalah kita kena kurangkan penggunaan arang batu kita. Okay? Di Malaysia, hampir 66% daripada elektrik kita di semenanjung Malaysia, 66% daripada elektrik kita di semenanjung Malaysia adalah daripada arang batu. And sejak Malaysia menggunakan arang batu untuk menjanakan elektrik, maka Malaysia mula keluar daripada status carbon neutrality. Dan kalau kita lihat siapakah actually pencemar tersebut adalah TNB dan Malakoff. Dua syarikat ini yang merupakan pemegang IPP arang batu. Okay? And dia arang batu ni menyumbang kepada 1/5 daripada jumlah karbon dioksida negara. 1/2. Okay? And jikalau kita bertukar bahan api daripada arang batu kepada gas, dalam bahasa Inggeris kita panggil ni fuel switching. Okay? Di mana kita tak perlu tutup tu, sebab kebanyakan stesen arang batu ni dia agak muda. Yang paling muda baru 2 tahun saja. So nak tutup tu agak susah sebab ia memulakan kos yang lebih tinggi. Alright? And kebanyakan
wang yang digunakan untuk bina stesen jawatankuasa tu adalah daripada rakyat. Contohnya simpanan kita dalam KWSP, PNB, tabung haji dan juga sebagainya. So kalau kita tutup, akan melakukan kerugian kepada simpanan rakyat Malaysia. So apa yang kita katakan adalah kita ubah suai, apa dipanggil fuel switching. So kita ubah stesen jawatankuasa tu untuk bakar gas asli daripada arang batu. And kalau berbanding dengan arang batu, pembakaran gas asli untuk jana elektrik, dia mengeluarkan hanya separuh daripada karbon dioksida. So kalau kita buat fuel switching ni, kita boleh kurangkan kita punya karbon dioksida sebanyak 10%. Minimum 10%. Okay? Dan satu lagi impak yang sangat positif kepada negara, arang batu yang digunakan untuk jana elektrik di Malaysia adalah diimport sepenuhnya. Setahun kita import, untuk pada tahun 2020, TNB telah mengimport 37.4 juta metrik tan dari luar negara untuk jana elektrik. Okay? And kalau kita lihat dalam dekad yang akan datang, antara 2021 hingga 2030, TNB akan membelanjakan 150 bilion untuk import. And bayangkan bagaimana dia akan melemahkan ringgit kita, bagaimana dia akan melemahkan ekonomi kita kerana kita terlalu bergantung kepada arang batu import. Right? Padahal di Malaysia kita ada banyak sumber gas asli tempatan yang kita boleh gunakan. Tapi saya ingin just bagi tahu, saya tidak mengatakan bahawa gas asli merupakan masa depan. Saya tak bersetuju untuk kita bina lebih baru stesen jawatankuasa bahan api fosil. Tetapi keperluan sekarang adalah kita kena apa dipanggilkan sebagai short term gain ataupun low hanging fruit. Ini merupakan satu bagaimana kita boleh mengurangkan karbon dioksida dengan kadar cepat kalau kita berubah daripada arang batu kepada gas. So ini langkah pertama. Slide kedua. Okay. Langkah kedua adalah pelepasan fugitif. Okay. Pelepasan fugitif kalau kita lihat mungkin di tempat-tempat gali minyak, gali gas, kita boleh lihat api yang keluar daripada corong dia. Ke atas menara tu ada api kecil. Atau pelepasan gas daripada pipeline atau daripada apa dipanggil loji penapisan dan juga sebagainya. So gas-gas fugitif ni walaupun tak nampak daripada mata, nampak dia kecil, sebenarnya ia menyumbang kepada 8.3% pelepasan gas. Okay? Okay, ini sangat tinggi. And ini merupakan apa dipanggil sebagai production emission. Pelepasan daripada menghasilkan bahan api, bukan daripada bahan api tersebut, tapi untuk hasilkan bahan api tersebut kita dah keluarkan 8.3% sahaja. Okay, and kebanyakan ni adalah di bawah bidang kuasa syarikat petroleum. Right, and di Malaysia kebanyakan petroleum adalah di bawah Petronas. Okay, so syarikat petroleum ini mereka beberapa saja, tak sampai 10 syarikat ini menghasilkan 8.3% daripada karbon dioksida negara. And kalau kita mengharamkannya, kita boleh kurangkan kita punya karbon dioksida by 8.3%. Itu satu besar. Okay? Walaupun semua orang yang menonton hari ini esok berhenti gunakan minyak, kita tak akan sampai yang tu juga. So beberapa syarikat kecil yang merupakan pelepasan apa dipanggil yang menghasilkan pelepasan CO2 negara. Dan untuk makluman anda, kenapa dia nampak sangat besar, gas yang dikeluarkan daripada sektor petroleum adalah gas metana, bukan gas karbon dioksida. And gas metana ni adalah 25 kali ganda lagi teruk daripada karbon dioksida dalam menyumbangkan kepada krisis iklim. And sumber utama gas metana di Malaysia adalah daripada sektor petroleum, 44% sahaja. Okay, and sekarang ramai orang takut apa yang akan berlaku kalau kita mengawal cara pengeluaran minyak dan juga sebagainya. Sebenarnya dia akan menghasilkan banyak pekerjaan baru. Okay, apabila syarikat-syarikat petroleum cuba mengawal pencemaran mereka, dia mewujudkan pekerjaan baru, dan itu merupakan satu fakta. Dan ini sangat bagus. Dan kita tahu bahawa petroleum Malaysia, syarikat-syarikat petroleum Malaysia dia sangat kaya dan dia mampu membayar untuk pekerjaan baru itulah. So ini langkah kedua. Slide seterusnya untuk langkah ketiga. Okay. Kalau kita lihat langkah ketiga adalah kita lihat kepada sektor kilang kelapa sawit. Okay. Di Malaysia, 300 kilang kelapa sawit di Malaysia dia menghasilkan
sisa yang dikenali sebagai POM. Dalam bahasa Inggeris dia dipanggil sebagai Palm Oil Mill Effluent. Okey, apabila POM ini dibiarkan mereput, dia menghasilkan gas metana juga. Okey. And POM juga merupakan menghasilkan 99% daripada sisa cecair industri. 99% of the industrial wastewater is from the palm oil mill alone. Okay. So, and jikalau kita mengharamkan pelepasan metana daripada kilang kelapa sawit, kita boleh kurangkan sebanyak 4%. Okay, 300 kilang sahaja kita kawal dia, 4% kita boleh kurangkan. Okay, ini sangat hebat ya. Alright. And gas metana ni, untuk makluman anda gas metana adalah bersamaan dengan gas asli. Okay, of course yang tu kita panggil adalah fossil methane, yang ni kita panggil biomethane. And gas ni kita boleh jual kepada stesen jana kuasa. Right? And penangkapan gas metana di luar bandar daripada kilang kelapa sawit, dia mewujudkan pekerjaan-pekerjaan baru. Okay? So kalau kita lihat daripada tiga-tiga langkah ini, hanya 3 sektor saja kita beri fokus dalam 2 tahun, kita boleh buat perubahan yang sangat besar. Malaysia boleh jadi carbon neutral dalam masa 2 tahun. Okay? Now slide seterusnya. Okay. Tetapi dengan prasyarat, kita kena haramkan pembalakan di hutan negara. Okay? Sebab seperti saya bagi tahu tadi, kita hanya boleh jadi carbon neutral kalau jumlah karbon yang dikeluarkan daripada negara adalah bersamaan dengan jumlah karbon yang diserap oleh hutan negara. So, kita kena haramkan yang kedua, dan kena letak moratorium terhadap jana kuasa bahan api fosil. So, tak ada stesen jana kuasa baru daripada bahan api fosil. Itu penting. Yang sedia ada daripada arang batu, kita ubah suai dia menjadi kepada gas asli sementara waktu untuk beralih. Sebab kita tak boleh tutup Malaysia serta-merta esok, dia akan menjejaskan ekonomi negara. So kita kena beralih dan kena buat perubahan. It's a transition period. Okay. I think itu sahaja daripada saya. Okay. So itu saja daripada pihak kita. Untuk makluman, kita telah mengadakan banyak kaji selidik untuk dapatkan apa yang dipanggil the short term target. Okay. And ramai orang kata, Malaysia kita kena target carbon neutrality 2050. Actually tak. Kita ada hutan hujan tropika yang sangat hebat. Kita perlu jaga hutan tu, and then kita kena kawal aktiviti-aktiviti lain. And kita boleh jadi carbon neutral dalam masa 2 tahun dan fokus untuk kurangkan kita punya pelepasan karbon dioksida dalam jangka masa yang panjang. So that's how it's supposed to be lah. So itu adalah cadangan polisi daripada Parti Sosialis Malaysia kepada kerajaan. Kita dalam mula untuk menggerakkan idea ini tersebut. Right? Itu saja. Over to you, Saudara Fahan. Okay, terima kasih Encik Sharon Raj di atas penerangan beliau tentang langkah-langkah untuk kita mencapai carbon neutrality by 2023 di Malaysia. Okey, Encik Sharon Raj, ada soalan tentang practicality lah kan katanya. Dia kata soalan ni berbunyi macam kita industri-industri yang berasaskan arang batu, petroleum dah well established. Dan di bawah ni pula ramai pihak-pihak yang mendapat manfaat kan. Pembalakan juga ramai yang mendapat manfaat. Dan juga daripada industri juga tumbuh pelbagai industri yang berkaitan dengan arang batu, petroleum sebagainya. Jadi seolah-olah macam sukar untuk kita convince pihak-pihak ataupun stakeholders yang berkaitan dengannya, yang berkaitan dengan kita punya industri-industri yang mahu kita minta mereka slow down pelepasan karbon ni. Jadi Encik Sharon Raj, adakah mungkin melalui kajian-kajian Encik Sharon mungkin boleh Encik kongsikan model-model yang mungkin negara-negara lain pernah gunakan untuk mereka convincekan pihak-pihak yang kapitalis ni untuk mereka mencintai, untuk mereka membuat satu kegiatan industri yang mesra kepada alam. Mungkin Encik Sharon boleh share any talks, any research?
Okay. Thank you saudara Farhan kerana memberi peluang untuk saya menjelaskan lebih lanjut tentang cadangan polisi kami lah. Okay, saya mulakan dengan kelapa sawit. Kalau kita lihat daripada kelapa sawit, seperti saya maklumkan, gas yang dikeluarkan mereka adalah gas metana. And gas metana adalah bahan api juga. Okay, and yang tu kita boleh beli daripada mereka. So syarikat kelapa sawit bila dia melabur untuk menangkap pom dia, kita boleh beli gas tersebut. Apa yang kita minta mereka sekarang adalah labur duit untuk tangkap gas tersebut daripada lepaskan yang menyebabkan gas krisis iklim. So tangkap gas tersebut and you berikan kepada stesen jana kuasa untuk dibakarkan. And ini akan mengurangkan penggunaan gas fosil atau fosil metan dari akan mengurangkan fosil metan oleh stesen jana kuasa sebab it will displace. Okay, jumlah yang kita perlukan daripada gas fosil akan berkurangan kerana ruang tu telah digunakan oleh biomethane daripada kelapa sawit. So ini salah satu cara dia. Okay, so ada cara untuk dia mendapatkan wang yang dia telah laburkan untuk kurangkan pencemaran. Okay, kalau kita lihat dari segi penukaran arang batu kepada gas di stesen jana kuasa, alright. Kalau kita lihat siapakah merupakan penerima faedah terbesar adalah Petronas. Okay, sebab dia yang akan menjual gas kepada stesen jana kuasa. Sekarang dia kita import daripada luar negara. Okay, so apabila kita jadikannya sebagai stesen jana kuasa gas asli, Petronas yang akan menjadi penerima faedah. And kita cadangkan bahawa Petronas membayarnya. And untuk makluman kepada penonton-penonton kita, PSM telah melakukan satu kajian dan kita mendapati kos untuk tukar daripada arang batu kepada gas hanya 10 bilion sahaja sekali. Okay, so it's a one-off cost of 10 billion. Tapi lihat penjimatan kepada ekonomi negara adalah untuk dalam masa 10 tahun sahaja adalah 150 bilion. So ini satu pelaburan yang bagus kepada ekonomi sebab kita melabur 10 bilion dan kita minta Petronas yang akan mengawal keuntungan itu untuk bayar dahulu. Okay, dan sebagai syarikat milik rakyat, dia tidak seharusnya membantahlah sebab ini merupakan cadangan daripada rakyat. Okay, dan kita menjimat 150 bilion atau dalam lingkungan 10 hingga 15 bilion setahun. Okay, dan ini akan mengukuhkan ekonomi negara. So kita kena lihat daripada perspektif tersebutlah. Okay. Dan kalau kita lihat dari segi pelepasan gas fugitif, kita dah berikan peluang kepada Petronas untuk menaikkan pendapatan dia melalui jualan tinggi kepada stesen jana kuasa elektrik. So tak ada masalah untuk dia untuk mengawal gas metana dia lah. Okay? Dan kebanyakan kalau kita lihat apa yang dipanggil seperti venting, flaring, fugitive emission dalam bahasa Inggeris semua ni merupakan satu proses yang boleh dikawal. Alright? And sekarang mereka tak nak kawal sebab dia rasa tak ada manfaat untuk kawal, tak ada manfaat ekonomi untuk kawal, which is not true. Sebab Petronas adalah penjaga harta rakyat. Petroleum ini adalah harta rakyat. Dia milik rakyat dan kita berikan dia sebagai pemegang amanat. Dia menjaga untuk kita. And tidak wajib, tidak berprinsip dia menggunakan untuk mencemar alam. Okay? So itu adalah untuk jawapan kepada soalan saudara Farhan tadi. Okay? Jadi maknanya kita kena menanamkan idea bahawa perubahan itu memberikan manfaat kepada petroleum punya company. Betul Encik Sharan? Sebab bagi saya mungkin orang nampak benda yang tak ada beri keuntungan dari segi capital, mungkin orang akan nampak benda tak penting. Okey, jadi kepada penonton di luar sana, kalau ada soalan, sangat didahulukan. Kita sesi kita pada petang ini akan berakhir pada 3.30. Tetapi kalau tiada soalan daripada anda, amat merugikanlah, kita akan habis awal. Jadi manfaat yang diterima akan berkurangan. Jadi kami sangat mengalulukan soalan-soalan daripada anda semua. Host, adakah ada soalan daripada Facebook ataupun daripada mana-mana media sosial?
Encik Sharon Raj, selain pada Malaysia, negara mana yang pernah mencapai uh, carbon neutrality? Yang tadi saya ada teringat Encik disebut bahawa sebelum Malaysia pernah menjadi negara yang carbon neutral. Selain pada Malaysia ada lagi tak? Mungkin jiran kita di Indonesia ataupun mungkin di Thailand yang pernah menjadi negara neutral carbon? Kebanyakan negara di ASEAN merupakan negara carbon neutral sebenarnya, and kebanyakan mereka keluar daripada status carbon neutral kurang daripada 2 dekad lah. Kebanyakan termasuk Malaysia juga. Kita kehilangan status carbon neutrality tersebut sebab kebanyakan negara dalam proses mendapatkan FDI, pelaburan luar negara, mereka berlumba-lumba mengurangkan apa dipanggilkan peraturan alam sekitar mereka dari segi contoh kecekapan tenaga dan juga sebagainya lah. So apabila mereka terus mengurangkan ini untuk menarik pelabur asing, menyebabkan kebanyakan negara termasuk Malaysia juga kita keluar. Okay, apa justifikasi yang digunakan untuk kita menggunakan arang batu adalah elektrik kita akan menjadi lebih murah untuk kita tarik masuk pelabur. Itu justifikasi. Tetapi itu tak berlaku sebab harga arang batu terus naik, harga elektrik pun terus naik. So orang pun terus susah. So apa yang berlaku ialah memang banyak negara berada dalam status carbon neutral dan kehilangan dalam tempoh 2 dekad lepas sebab mengurangkan peraturan-peraturan untuk mengurangkan peraturan-peraturan mengawal pencemaran termasuk krisis iklim dan pelepasan karbon. Dahulu untuk makluman anda, beberapa negara di rantau Asia Tenggara mereka memiliki salah satu peraturan yang sangat ketat daripada pelepasan gas karbon dioksida untuk kilang-kilang simen. Tetapi beberapa tahun lepas mereka telah mula kurangkan untuk menarik pelaburan asing. Okay? So ini yang sebenarnya berlaku. Okay? And ini trend ni kita boleh lihat di negara dunia ketiga seperti di Amerika Selatan dan juga Afrika. Banyak negara mereka actually berstatus carbon neutral dan mereka kehilangan. Okay? And kalau kita lihat sekarang negara Eropah cakap kita nak jadi carbon neutral 20, 50, 20, 40. Actually itu merupakan boleh dikatakan terlalu lewat. It's too late. It's too late for us to do that. Sebab kita kena achieve apa dipanggil sebagai zero emission. Pelepasan karbon kosong sifar sebelum 2050. Bukan zero emission. Itu saja. Okey, soalan daripada penonton di Facebook, daripada jaringan pekerja kontrak kerajaan. Soalan dia pada Encik Sharon Raj, sebagai apa yang rakyat Malaysia, rakyat biasa macam kita ni yang boleh kita buat untuk kita mencapai sasaran ini. Jadi macam yang tadi Encik Sharon Raj ada menerangkan tentang apa yang sepatutnya kapitalis yang memegang industri itu untuk berperanan untuk mencapai sasaran yang kita letakkan ini. Tapi bagi kita rakyat biasa ni, apa yang kita boleh buat, langkah-langkah ataupun disiplin-disiplin yang kita boleh lakukan untuk kita mencapai matlamat kita ni? Terima kasih untuk soalan tersebut. Sebagai rakyat biasa, dua perkara yang kita boleh buat. Satu dari aspek individu, satu dari aspek kolektif. Dari aspek individu, seorang rakyat biasa apa yang dia boleh buat ialah mengurangkan penggunaan elektrik dia. So apabila kita keluar daripada bilik, kita tutup lampu kita, tutup kipas kita, alright, menggunakan elektrik dengan tepat. Okay? Alright, so ini dipanggil sebagai energy conservation, menggunakan tenaga elektrik yang kita perlukan. Itu pertama. Okay. Yang kedua adalah mengitar semula barang-barang yang boleh kita semula seperti tin, botol, kertas dan juga sebagainya. Okay. Dan mengurangkan pembaziran makanan. Okay. Umum ramai tidak tahu bahawa pembaziran makanan merupakan salah satu punca pelepasan gas karbon dioksida di Malaysia apabila direput. So kurangkan pembaziran makanan anda. Okay. And apabila anda kalau anda tinggal di negeri Selangor contohnya yang ada pengangkutan awam yang lebih hebat daripada negeri-negeri lain, cuba gunakan pengangkutan awam apabila boleh. So ini akan mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida secara individu. Sebagai kolektifnya, apa yang anda boleh buat adalah anda secara community boleh cuba berbincang bagaimana secara community anda boleh mengurangkan. Kita ada lihat apabila
beberapa mahasiswa di sesetengah universiti, mereka bersama, mereka mewujudkan polisi Grow Green, dan polisi itu kemudian telah digerakkan dan dia telah mengubahkan satu apa wujudnya macam green campus. Okay? Kita ada kampung-kampung yang mereka secara unconsciously, tidak sedar, mereka telah mengurangkan gas karbon dioksida mereka apabila mereka bersama dan mewujudkan menanam pokok, mengurangkan sampah di kawasan mereka, mengurangkan pembaziran makanan. So benda-benda macam ni boleh dibuat. Secara individu kita boleh kurangkan pencemaran kita, secara kolektif lah apabila rakyat bersama dan kita berdiskusi bagaimana untuk mengurangkan pencemaran kita, sekaligus dia mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida. So sebagai rakyat biasa, perkara ini boleh dipertimbangkan untuk mencapai sasaran tersebut lah. Alright. So basically kita kena ni lah mengamalkan benda yang memang dah biasa kita dengar, iaitu recycle, reuse, satu lagi apa nama saya lupa. Untuk kita melestarikan Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle, 3R. 3R dan 5, okey, 3R. Untuk kita membantulah, bersama-sama membantu. Instead of kita hanya meminta pihak atasan untuk mengubah, kita sendiri melalui diri sendiri kena ubah, kena berdisiplin untuk mengamalkan 3R. Macam saya pernah teringat kata-kata Iqbal, dia nak ubah dunia tapi tak dapat. So dia start from dia ubah diri dia and then dia dapat ubah dunia. Okay, ni soalan yang mungkin saya tak tahu, mungkin out of context atau apa. Mengikut pandangan Encik Sharon Raj, bagaimana nuklear energy? Adakah dia membantu untuk membantu untuk kita mencapai matlamat neutral carbon? Ni just soalan theoretical lah, kita nak dapatkan pandangan daripada Encik Sharon. Sebab sebelum ni kita ada urut-urut mendengar bahawa ada idea daripada menteri untuk membina loji nuklear. Jadi adakah dengan penggunaan tenaga nuklear kita dapat mencapai sasaran kita itu dan melestarikan, memberikan lebih tenaga yang tidak mencemarkan alam? Okay, ini soalan yang sangat soalan bom atom lah saya kadang-kadang panggil. Okay, kalau kita lihat dari segi tenaga nuklear lah, okay, apabila kita hendak memilih sumber tenaga untuk negara, beberapa perkara kita kena pertimbangkan. Satu adalah kos, satu adalah impak dia kepada alam sekitar, dan juga sumber tenaga tu, adakah dia dari luar negara, dalam negara. Benda-benda ni perlu dibawa pertimbangkan. Kalau kita lihat dari segi sumber kepada nuklear, bahan nuklear kita kena import dari luar negara, dia bukan murah, dia sangat mahal. Walaupun dia nampak kecil, tapi dia actually sangat mahal. Dia sangat mahal. Hanya beberapa negara di dunia sahaja yang memiliki tersebut. Okay, yang kedua adalah ialah apa yang kita kena buat impak alam sekitar. Tenaga nuklear selepas digunakan selepas 20-30 tahun, bahan sisa dia akan berada untuk beribu-ribu tahun. So ini menjadi soalan moral. Adakah demi kehidupan keselesaan kita sekarang, kita mencemarkan atau meninggalkan sisa untuk generasi masa depan? Okay. So itu soalan rakyat kena jawab. Adakah wajib kita meninggalkan sisa-sisa kepada anak cucu cicit kita? Alright. Kalau kita lihat contoh macam tenaga boleh diperbaharui, contoh kalau macam kincir angin, panel suria dan juga sebagainya, dia memang dia menghasilkan sisa, tetapi ada cara untuk kita kitar semula dan gunakannya. Tetapi bagaimana dengan sisa nuklear? Okay? Dan kalau kita lihat dengan adanya tenaga boleh diperbaharui, this renewable energy yang kita panggil, dia membenarkan pendemokrasian elektrik, pendemokrasian tenaga. Dulu kalau orang nak elektrik dia kena beli daripada tenaga kena TMB kena beli daripada IPP. So ini dia punya apa dipanggil model, linear model. Tapi sekarang kita boleh jana elektrik kita sendiri. Saya boleh install solar panel atas rumah saya dapat elektrik saya. Okay? Kalau kampung orang asli, dia boleh letak mini hydro, dia boleh dapat elektrik dia untuk sendiri.
sebuah syarikat yang menghasilkan makanan, dia boleh guna sisa makanan tersebut, dia boleh hasilkan tenaga elektrik daripada tu. So teknologi mewujudkan kita untuk memilihkan elektrik kita. Kita boleh jana keperluan kita. So adakah ini model yang lebih bagus atau kita nak masih teruskan dengan model sedia ada, iaitu beli daripada stesen janakuasa? So kalau kita guna nuklear, kita akan kehilangan impak positif tersebut. Okay, di mana kita kena tetap masih beli daripada dia. Dan apabila rakyat menjana sendiri, orang yang beli daripada stesen nuklear tu akan berkurangan dan kos tu akan naik pula. Sebab daripada 30 juta orang beli, mungkin 15 juta yang beli. So kos tu 15 juta orang kena tanggung. Okay? So kita kena lihat dari segi masa depan. Masa depan sekarang adalah perkembangan teknologi telah membenarkan rakyat untuk menghasilkan elektrik mereka sendiri. Sesuatu yang dahulu kena ada engineer, kena ada technician, kena ada stesen jawatan yang gergasi, sekarang tak. Okay? So adakah this nuclear model fits in the future yang kita nak? Okay? Sebagai seorang sosialis, kami akan menyatakan bahawa own the means of production. Rakyat memilihkan kemudahan mereka sendiri, rakyat memilihkan perkara-perkara sendiri. So salah satu yang kita advocate adalah rakyat diberikan peluang untuk menjana elektrik mereka sendirilah. Ini yang kita advocate. So dari pandangan kita, PSM, nuklear tak ada masa depan di Malaysia. Pendek cerita, dia tak ada masa depan di Malaysia. And kita sangat kritikal untuk meninggalkan sisa nuklear kepada anak cucu kita untuk selesaikan. Itu merupakan satu benda yang tak patut. Itu sangat-sangat tak wajib. Nanti anak cucu saya, dia akan maki hamun saya lepas saya mati. So saya tak nak yang itulah. Okay, itu saja. Jawapan tu memang saya nampak kita macam umpama menutup lubang dengan menggali satu lubang yang lain, Cik Syaran. Ya, betul. Ni ada satu soalan daripada Vinita Ganesh. Soalan dia tanya pada Encik Syaran, apakah pandangan Encik Syaran, kenapa perubahan iklim sebagai sains dan subjek perbincangan tidak termasuk dalam media umum ataupun dalam kurikulum sekolah? Maksudnya kenapa subjek iklim ini tidak kita belajar di sekolah dan kenapa tidak diwawarkan, dipopularkan dalam media massa? Apa pandangan Encik tentang soal ini? Apa yang saya bagi tahu sekarang mungkin berbunyi seperti teori konspirasi kepada setengah orang, tetapi ini adalah realitinya. Okay? Di Malaysia, industri pencemam seperti petroleum, kelapa sawit dan juga sebagainya, mereka memiliki kuasa kewangan yang sangat kukuh. Okay? Mereka sangat rapat dengan setengah ahli-ahli politik dan mereka mampu mengawal naratif di negara kita. Okay? So mereka tidak mahu kepekaan rakyat terhadap setengah isu ni sampai. Okay? Ramai tak tahu bahawa 8% daripada karbon dioksida negara dikeluarkan oleh 300 kilang kelapa sawit. Ramai tak tahu. Okay? Okay, sebelum ni kita selalu ingat, ditanya orang biasa di manakah sumber karbon dioksida, semua akan kata kereta. Okay, semua orang akan kata this and that. Ramai orang tak tahu yang arang batu digunakan. So benda-benda ni mereka tidak mahu dibincangkan sebab apabila rakyat peka, rakyat akan mengambil isu tersebut. Dan apabila rakyat mengambil isu tersebut, dia akan mengganggu kapitalis-kapitalis ini. Okay, seperti kapitalis kelapa sawit, kapitalis petroleum, kenderaan dan juga sebagainya. Okay, and lihat apabila isu ni makin diperhangatkan oleh rakyat, Petronas baru-baru ni dia kata, we are working towards net zero pula. Okay, and mereka tak nak kacau status quo mereka sebab apabila kita kacau, dia kena react. And bayangkan kalau rakyat tetap berkeras pada Petronas, mungkin Petronas akan kata we'll go carbon neutral esok terus, tak ada hal. They can do that. Okay, and banyak isu-isu alam sekitar termasuk krisis iklim telah dikeluarkan oleh pihak PSM kepada pihak-pihak media. And secara tidak langsung beberapa pihak media mengatakan mereka tak mampu, tak sudi untuk terbitkan. Apabila kita bertanya kenapa, secara tidak rasmi mereka menyatakan mereka mendapat bayaran iklan daripada syarikat petroleum, daripada syarikat tu. Kita ada sponsorship daripada pelobi kelapa sawit dan sebagainya. So apabila kita pula meletak sesuatu yang
yang boleh dikatakan macam expose pencemar-pencemar ni, mereka tak sudi terbitkan sebab itu cari makan pihak media. Okay, so that is one of the main reason. The financial power of certain lobbies and capitalists is actually controlling the way things are taught lah. Okay, and bayangkan kalau media pun tak nak terbit, bagaimana dengan kurikulum sekolah? Lagi susah nak masukkan. Okay, lagi susah nak masukkan. So ini reality di sini. So rakyat kena letak tekanan tersebut, and apabila tekanan ini menjadi kuat, sistem-sistem ini akan berubah. So that is the reality. The reason why school curriculum and mass media is not talking about it is because the huge financial power behind a certain capitalist is preventing from happening. Itu saja secara tuntasnya. Terima kasih. Okey, terima kasih Syaran. Ada soalan lagi daripada para penonton di luar sana? Ya, saya nak check bahagian komen. Kalau ada soalan kita boleh ajukan kepada panelis kita. Okey, so far tak lagi. Okey, Encik Syaran. Ya, apa yang saya nampak daripada penerangan Encik Syaran tadi, saya nampak untuk kita mencapai target kita ni, sasaran kita ni, matlamat kita ini perlu kerjasama dua level. Level atas dengan level bawah. Bawah ni kita lah masyarakat. Which is secara kolektif kita kena sedar diri bahawa alam ini memang tugas kita untuk menjaganya. Dan juga di pihak atasan pula perlu mungkin mengurangkan sikit rasa bahawa money is everything. Mereka patut rasa bahawa alam is the most important than money. Kalau duit ada pun tak guna kalau alam rosak. Marih still jauh lagi kan, tak jumpa lagi air dan sebagainya di sana nanti. Even though ada segunung emas sekalipun. Apa pun mungkin last words daripada Encik Syaran. Mungkin Encik Syaran boleh kongsikan program-program yang PSM buat yang berkaitan dengan perubahan iklim ni, yang mungkin masyarakat awam boleh join dan sebagainya. Disilakan Encik Syaran sebelum kita conclude our session today. Terima kasih saudara tanya soalan tu, diberi peluang kita untuk bagi tahu program PSM sedia ada. Satu program yang sangat penting kita lakukan sekarang adalah mempertahankan hutan simpan di Malaysia lah. Okey, rakan-rakan kita di ABIM juga sedang menggerakkan isu tersebut. Kita berterima kasih kepada itu. So salah satunya adalah hutan simpan Kuala Langat, pertahankan hutan simpan Kuala Langat. Itu merupakan hutan simpan terakhir di selatan Selangor. PSM bersama rakan-rakan NGO lain, sekutu-sekutu lain, kita tengah mempertahankan hutan tersebut. Hutan itu sekarang diancam digezet sebab atas kerakusan syarikat-syarikat pemajun yang nak bina rumah. Padahal rumah dekat Selangor banyak, orang tak mampu beli tapi dia nak bina rumah lagi dekat hutan simpan. Tetapi di atas hutan simpan tu ada orang asli pula. Dia pula rumah dia nak rampas pula. Dan kalau kita lihat beberapa bulan lepas negara dikejutkan dengan bencana banjir ketika kita masih sedang berjuang dengan krisis COVID. Bencana banjir telah menghapuskan rumah dan juga sebagainya. So, sekarang isu hutan kita telah mengetengahkan ke hadapan lah. Kita mengatakan bahawa jangan lagi melakukan pembalakan di hutan prima negara, hutan dara, sama ada di Sabah, Sarawak maupun di Semenanjung. Itu sangat-sangat penting. Okay? Sebagai sumber air minum kita, sebagai benteng daripada banjir, sebagai rumah kepada orang asli. Okay? Itu sangat penting. Jangan rakus sangat kita nak ambil kayu-kayu daripada pokok. Yang kedua, sekarang PSM sedang melakukan satu kempen untuk krisis iklim. Kita hendak mendesak kerajaan untuk meletakkan sasaran jangka segera dia adalah menjadi carbon neutral pada 2023. And apa yang anda lihat adalah 3 cadangan polisi tersebut adalah 3 benda yang kita sedang utarakan ke depan kepada kerajaan untuk laksanakan. Okay? Sebab tu saya ada tunjukkan menteri-menteri mana yang terlibat dalam tu. And sesiapa yang berminat untuk terlibat dalam tu boleh berhubung dengan PSM melalui social media kita, ataupun boleh hubung terus saya melalui social media saya. Boleh cari nama Syaran Raj, akan nampak muka saya dengan baju merah, so itulah saya. Okay, and kita akan boleh berbincang untuk membawa ke depan. Right? So 2 program dari alam sekitar yang kita buat adalah pertahankan hutan kita. Yang kedua adalah untuk kekang pelepasan gas karbon dioksida di Malaysia lah. Okay? So itu daripada pihak saya lah.
Okey, terima kasih Cik Sharan. So kalau kita nak follow up any news daripada any kegiatan sebarang kegiatan daripada PSM, boleh follow FB page PSM, dan juga boleh follow Cik Sharan lah, sebab dia ni pun seorang yang Cik Sharan merupakan penyelidik. Daripada data-data yang dia sampaikan kepada kita tadi, memang nampak beliau merupakan seorang penyelidik yang gigih mencari data untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang keperluan kita untuk menjadikan Malaysia sebagai negara yang carbon neutral. Jadi okey, sebentar, ada satu mesej. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa lagi, kita boleh terima kasih Sharan kerana sudi menerima undangan daripada ABIM untuk menyampaikan pengisian yang sangat-sangat bermanfaat. Saya pun daripada tak tahu, tiba-tiba tahu selepas Sharan sampaikan kepada kami. Manfaatnya bukan setakat kepada penonton, tapi bahkan kepada moderator sendirilah. Jadi jumpa lagi siri akan datang, 1 jam untuk alam, #1 hour for nature di ABIM. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Malaysian Interface Climate Change Network MICCN dilancarkan sebagai medium penyatuan bangsa dalam negara bagi melihat kepentingan pemeliharaan alam sekitar dan isu-isu perubahan iklim merentasi kaum dan agama.